Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Hari ni ialah hari Rabu. Tiba-tiba pula hari Rabu ada guest lah. Kita ada guest hari Rabu. Hari ni hari Rabu 24 hari bulan Februari 2021. Alhamdulillah petang ni. Petang ni kita ada sesi yang special bersama-sama dengan Sunway Medical Center. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Sunway Medical Center kerana memberikan saya peluang untuk kita berbincang, berborak-borak dengan dia orang punya seorang pakar lah. Saya rasa saya dah start dengan Sunway ni daripada tahun lepas lagi, tapi dia orang punya specialist sekarang sangat sibuk. So sejak hari ni baru kita dapat. So hari ni kita akan bercakap tentang kencing manis dengan pakar endokrinologis kita pada hari ni. So sebelum tu, sebelum saya teruskan, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat. Bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita, saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Petang ni kita ada Dr. Teo Wei Ling untuk berkongsi tentang kencing manis. Kencing manis waktu pandemik. Okey, jadi bila saya sebelum kita on tadi tu, saya ada discuss dengan dia sekejap. So apa benda yang penting sebenarnya untuk mereka yang ada kencing manis ni? So kita check, kita tengok balik, rupa-rupanya ada beberapa perkara isu penting yang mereka yang ada kencing manis ataupun yang dah borderline ataupun dah nak kencing manis, yang ini yang dia nak tekankan. So hari ni kita akan dengar apa yang dia cakap. Okey, tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Teo. Hello Doktor. Selamat petang. Selamat petang. Apa khabar? Khabar baik. Sihat ah? Sihat. So, okey, sebelum kita teruskan, mungkin you nak perkenalkan diri dulu kepada kita punya followers dan viewers ni. Ya. So nama saya Dr. Teo Wei Ling. Saya pakar diabetes dan endokrinologi. So saya tengok patients yang ada kencing manis atau hormon, masalah hormon. Saya dah dalam bidang ni dah lebih kurang 12-13 tahun. So kalau ada masalah tu, saya nasihat kalau orang ada kencing manis tu, tengoklah doktor, jumpalah doktor mana-mana, follow up. You asal dari mana Dok? Subang Jaya. So kat Selangor. Orang Selangor. Okey. So kita punya tajuk hari ni mungkin apa yang kita dah bincangkan tadi kan sebelum kita live tadi tu mengenai kencing manis. So macam mana kita nak approach kita punya isu tajuk petang ni? So sebenarnya kencing manis ni very common dalam Malaysia ni. Kita dalam last national survey kita dapati bahawa kita macam 3.6 juta orang kat Malaysia ada kencing manis atau diabetes. 3.6. So 10% lah. So maknanya dia cakap macam kalau simple tu 1 dalam 5 orang ada kencing manis. Okay. 1 dari 5 orang Wow. Yang menakutkan tu yang 3.6 juta diorang ada diabetes, macam a high percentage tak tahu diorang ada diabetes. So masa buat national survey ni, so the Ministry of Health akan macam random lah dia pilih orang untuk buat macam health check. Kebanyakan yang ada diabetes tu tak tahu diorang ada diabetes. Atau mungkin diorang ada orang pernah cakap, kalau pernah buat blood test dulu-dulu tu dia macam ada borderline blood sugar ke. Borderline, betul. So borderline blood glucose ni penting sebab dia macam satu amaran untuk memperbaikkan kesihatan kita. So kalau borderline blood sugar, maknanya kita sendiri kena jaga makan, minum. Makanan kita kat Malaysia ni memang sedap. Sangat sedap. Okey, Dok. Bila you cakap borderline diabetes tu kan, by definition, apakah apa nombor yang you ambil untuk kata apa yang kita he is borderline macam tu? Okay. So fasting blood sugar yang lebih daripada 7 maknanya dah confirm kencing manis.
Okay, fasting. Okay. Tapi kalau fasting sugar dia between 5.6 sampai 6.9, itu borderline. Bawah daripada 5.5 tu okay. Okay. So borderline tu maknanya tu. So dia cakap impaired fasting glucose. Tapi kalau dah impaired maknanya dia macam amaran. Macam pancreas kita ni kerja ke tak kerja ke apa. Betul. So kalau orang cakap dengan siapa-siapalah borderline blood sugar, jangan macam tak apalah borderline je lah. Tak, saya rasa kena ambil pentingkan tu. Sebab kalau borderline tu maknanya dia bagi dia macam peluang untuk memperbaikikan kencing manis ke atau just kesihatan. Okay. Sebenarnya diabetes kat Malaysia ni it's quite common lah. Kalau you cakap, kalau you tanya ahli keluarga yang lebih tua, you find that kebanyakan tu ada diabetes. Ada kencing manis, ya, betul. Diabetes dia macam tak berapa serius. So mungkin ada ambil ubat, ada yang tak ambil ubat, tapi dalam keluarga pasti ada satu, dua atau beberapa orang yang ada kencing manis tu. So kencing manis tu, makanan, minum, tak exercise, it's satu sebab, tapi genetics pun satu sebab. Satu sebab lagi. Tapi genetik kita tak boleh ubah. Tapi makan, minum dengan pergi exercise tu kita boleh cuba. So kalau katakan mereka yang ada borderline kencing manis ni kan, menarik juga ni soal, sebab saya pun berjumpa ramai juga patient yang borderline, tapi mereka seolah-olah macam ambil itu enteng, macam tidak ambil peduli. Betul. So agak-agak berapa lama masa yang diambil sehingga mereka yang ada borderline ni boleh jadi full blown, memang kita cakap pesakit kencing manis? Tu boleh, dia masa yang diambil untuk jadi full blown diabetes tu dia agak variable juga sebab dia depends on dia punya lifestyle. Kalau dia lifestyle dia memang teruk sangat, makan minum tak jaga, obesity, then dia punya masa untuk jadi kencing manis tu pendek sangat sikit. Cepat lah. Pendek sikit lah. Pendek sikit. So kalau kita boleh jadi pre-diabetes untuk banyak tahun juga. So ada orang tu dia tahu dia ada pre-diabetes, dia memang jaga. Dia makan minum, dia jaga, dia pergi exercise. Dia boleh pre-diabetes untuk beberapa tahun. So it's dia depending on individu. So kalau ada orang yang memang dia jaga betul-betul, dia dalam kategori pre-diabetes tu, dia boleh reverse to non-diabetes pun boleh. Okay. Yang ada orang macam dia baru diagnose kencing manis, jangan takut juga, because the first 3 years, 3 tahun yang awal tu, diabetes sebenarnya boleh reverse. Tapi susah, tapi kena banyak effort dia banyak, sebab ada research kat United Kingdom, dia ambil sekelompok orang yang ada diabetes sampai 3 tahun. Okay. Then diorang bagi dia macam kalori dia sikit je, macam 800 kalori per day. Okay. Diorang memang susut berat badan. Susut berat badan 15 kilo, 20 kilo ada orang. Tapi kalau nak cakap the calorie dia restrict untuk 8 minggu, then lepas tu dia makan macam biasalah, up to you. Okay. Then diorang check kumpulan ni 1 tahun after, and setengah daripada diorang tu memang diabetes reverse. Bukannya saya nak nasihatkan orang pergi diet macam tu, tapi ada peluang untuk reversekan diabetes kalau diabetes kat early stage atau pre-diabetes punya stage. So kalau betul-betul ada kencing manis tu,
datanglah jumpa doktor, bincang sikit, macam mana nak baikkan. Selalunya kalau untuk yang pre-diabetes ni, kalau let's say dia jumpa you and then apa you punya action plan untuk dia orang ni yang pre-diabetes ni? So one of the things saya nasihatkan, I tak tahu intermittent fasting. Okay? Intermittent fasting. Bagus. Maknanya dia puasa 16 jam, makan dalam window 8 jam. Okay? Tapi puasa ni lain sikit sebab you boleh minum air, boleh minum macam green tea atau kopi hitam tapi tak ada gula. Okay? Tak ada gula lah. Okay. Faham. Tak ada gula. Yang tu boleh minum tapi makan dalam 8 jam. So maknanya part yang paling simple nak buat tu macam start makan pukul 1, stop makan pukul 9. 9 je. 9 lah, 8 jam. So sebab intermittent fasting dia akan buat pankreas kita. So pankreas kita macam satu mesin. Okay? Kalau kita selalu makan je, pankreas ni dia kerja berat. So kerja because terlampau kita berat. Kita makan pasti ada karbohidrat, ada gula. Betul. So dia orang kena kerja. Okay? Tapi kalau you puasa untuk 16 jam, dia ada chance nak rehat. Dalam masa rehat tu, dia akan memperbaikkan fungsi pankreas tu. So kalau dia boleh intermittent fasting, kalau pre-diabetes, it will help. Okay? Yang second tu, exercise. Exercise memang penting sangat. Sebab exercise macam ubat actually. Sebab diorang bagi alasan dok. Diorang bagi alasan sekarang COVID pandemic exercise. Itulah. Betul, tapi anyway terus exercise ni sebenarnya kalau kita cakap exercise, diorang ingat kena berlari lah, berjogging lah, apa semua tu. Tak ada. Gerak. Kita kena gerak sebab kita macam dalam hidup moden ni kita pandu kereta to the nearest pintu yang terdekat. Parking di dekat pintu. Betul. So kita kena gerak. So saya tak kisah dia gerak macam mana. So ada orang cakap macam YouTube, banyak sangat exercise program kat YouTube. So kat rumah pun boleh buat, pandemic pun boleh buat. Betul. So ada orang tua cakap, lutut saya sakit, tak boleh gerak, So dalam YouTube dia ada seated exercise. Seated exercise tu maknanya duduk kat kerusi, you duduk kat kerusi tapi you boleh juga exercise. So exercise tu macam kalau boleh lah. Kalau dalam seminggu tu 150 minit. 150 minit Betul. Dua ni yang paling saya rasa penting. Yang ketiga tu macam cut down carbohydrate lah. So macam makanan kita kat Malaysia nasi lemak, okay? Kalau you bayangkan nasi lemak, nasi tu yang center kan, sikit ikan bilis, kacang, timun, lepas tu mungkin ada ayam, mungkin tak ada ayam, and then setengah telur. So kalau you bayangkan pinggan tu, karbohidrat dia tu macam 80-90%. Yes, betul. Yang protein dengan sayur macam sangat sikit. So kita kena macam suku-suku separuh, you tahu kan? Separuh tu diet. Sayur, suku tu protein, suku tu karbohidrat. Tapi kalau kita ingatkan all the makanan yang kita ada kat Malaysia, mi goreng lah, nasi lemak lah, roti canai, semua tu karbohidrat memang tinggi. So kita kena fikir macam mana kita nak naikkan macam makan lebih sayur. So dalam national survey ni kan, diorang pun ada the result kan, dia cakap 95% orang Malaysia tak makan sayur-sayuran secukupnya. 95%. Maknanya only 5% makan sayur yang secukupnya. So kita kena fikirlah macam mana. Okay, tengok. Very nice dia punya explanation. Hopefully diorang ni boleh faham lah kan.
sebelum saya nak teruskan dengan Dr. Teo, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan, and then you just boleh jot down itu soalan dan kita akan share sama-sama. Okay, mungkin that is number one. Number two, tadi kita ada bincang pasal yang tak nak pergi follow up tu. Yang ada kencing manis. Lagi satu. Tak nak pergi follow up tu. Sebenarnya kalau kencing manis tu ada simptom lah, okay? Kalau teruk sangat memang ada simptom macam haus, kerap buang air. Mungkin berat badan susut sikit, letih. Yang tu memang kencing manis dah tak kontrol, okay? Tapi sebenarnya kalau dia kencing manis dia kontrol tapi tak kontrol, sebenarnya dia tak ada simptom. So dia pun tak ada macam rasa nak pergi follow up sebab tak rasa sakit pun, tak ada simptom kan. Tapi sebenarnya ni macam silent killer sikit lah. Sebab kalau you tak pergi follow up, saluran darah tu sikit-sikit lama-lama jadi lebih macam narrow ke, sakit jantung, stroke, sakit pinggang. So semua tu akan berlaku bukan macam 1-2 bulan, tak ada. Is beberapa tahun, beberapa decade. So even though pesakit mungkin rasa tak ada simptom, okey lah, blood pressure okey. Tapi kena pergi tengok doktor. At least setahun sekali, kalau tak dua kali setahun. Itu untuk just check buah pinggang, check kaki, check blood pressure, check kolesterol, check mata. Jangan tunggu sampai tak boleh lihat baru nak pergi. Sebab again diabetes punya dia akan affect mata. Tapi mata tu dia sebenarnya tak kabur, tak rabun, tak apa. Sampai teruk sangat baru mata tak boleh lihat. So kena check sebelum ada simptom. Sebab simptom dia kurang sangat kalau diabetes tak kontrol baik, dia sebenarnya tak banyak simptom. So tak naklah macam the first time dia tahu kencing manis tu teruk, dia datang dengan sakit jantung atau stroke. Ada komplikasi. Komplikasi, betul. Okay. Saya ada soalan dekat sini. Saya akan highlightkan soalan tu untuk Dr. Teo tengok. Mungkin kita boleh dapatkan you punya feedback lah. Siti Khadijah tanya, bacaan FBS 6, bacaan HbA1c normal cantik ni kategori macam mana doktor? Mungkin nak kena terangkan dia orang ni, apa tu HbA1c? Mungkin ada yang tak tahu. Betul. So HbA1c sebenarnya dia adalah bacaan yang menunjukkan purata blood glucose dalam 3 bulan yang lalu. Okay, maknanya kalau saya buat HbA1c hari ini, saya tahu purata glukos saya from December, January, February, 3 bulan. Okay, so dalam Siti Khadijah ni, bacaan dia fasting blood sugar tu 6. 6 tu it's above, lebih daripada 5.5, maknanya dia impaired fasting glucose. Maknanya dia macam pre-diabetes sebab HbA1c dia cantik. Tapi dia dah mula, badan dia dah mula tak boleh handle dia punya glucose. So dia punya fasting glucose tu tinggi sikit. Tinggi daripada yang kita recommend lah. So yang tu pre-diabetes lah, Siti Khadijah. Boleh tak kita tahu daripada angka yang dia tunjuk ni kan, yang Siti Khadijah tunjuk ni, sama ada dia ni kita nak tahu sama ada dia kita panggil insulin resistance atau adakah dia ada masalah dengan pancreas? Alright, okay. So diabetes ni technical sikit lah, ni soalan technical sikit. So diabetes ni sebenarnya ada 2 jenis. Yang paling common tu 2 jenis. Type 1 diabetes atau type 2 diabetes. So kat Malaysia ni, kebanyakan daripada kita 80%, 85% sebenarnya kita adalah type 2 diabetes. Okay, type 2 diabetes maknanya insulin dia resistant. So maknanya pankreas dia masih menghasilkan insulin, hormon insulin, tapi insulin dia tidak efisien. Dia macam, so kalau you ingatkan biology kan, lock and key. So
satu glukos, satu insulin dia satu unlock glukos masuk sel. Okay? Tapi insulin dia macam ni satu glukos, ni satu insulin tapi dia tak boleh unlock. Dia kena ada 4-5 insulin. Baru dia boleh unlock. So maknanya dia insulin resistant. So tu type 2. So macam dalam Siti Khatijah punya nombor tu, dia most likely dia type 2. Sebab type 1 dia macam pankreas dia memang tak ada insulin. Sudah insulin dia macam sikit je atau tak ada. Okay? Sebab proses dia autoimmune. Autoimmune maknanya antibody dia attack dia punya pankreas. So pankreas dia start to gagal. So maknanya gula tu satu hari okey, then dalam seminggu dia memang tak boleh control. Sebab hormon insulin tiba-tiba dah tak ada. So dia punya onset sangat cepat. Tak ada warning, you know, tak ada stage pre-diabetes. You know, dia normal diabetes. And then type 1 tu dia mula-mula from the start kena insulin injection. Tapi type 2 tu kita boleh cuba dengan lifestyle, cuba dengan exercise, sebelum start ubat, lepas ubat ada beberapa ubat sebelum insulin. Okey. Soalan seterusnya boleh, Dok? Zizi Manja, mungkin ini adalah Zizi dia hai doktor, dia cerita pasal ibu dia. Ibu saya seorang pesakit kencing manis. Masalah di sini ibu saya selalu pening atau kadang-kadang mau pitam biarpun sudah makan. Apa cara beliau hilangkan pening atau pitam? Ia berlaku semasa kami tidak ada di rumah. Ya. Situasi ini pun kadang-kadang untuk parents, mereka yang ada parents yang ada kencing manis pun kita risau juga. So apa you punya feedback? Dalam kes Zizi ni, depend dia punya mak dia makan ubat apa. Okay, so ada obat diabetes tu dia kurang buat seseorang tu hypo. And ada obat diabetes tu dia sering kali kalau tak makan tu tak tentu, dia mungkin akan hypo. Hypo maknanya glukos punya level dia kurang daripada 4. Okay, so sini dia cakap ibu saya selalu pening atau kadang-kadang mau pitam biarpun sudah makan. So kalau betul-betul hypo, pilihan makanan pun penting. Okay, kalau betul hypo, kita nak gula ringkas. Gula ringkas sebab kita nak gula darah dia naik secepat mungkin. Kalau kita hypo tapi kita makan gula macam gula yang kompleks, dia akan berjam-jam atau you know lama untuk tinggikan blood glucose. So kita kena tahu dia punya blood sugar tu apa sebelum dia makan apa gula darah dia. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia ada kencing manis untuk banyak tahun. Okay, and HbA1c dia mungkin pun tak jaga. Okay, dah banyak tahun macam tu. Sampai 1 tahun dia cakap, okay, tak apa, kena sekarang ni, kena jaga ni. Okay, dia pergi tengok doktor bagi obat, and then dia rasa macam pening atau mau pitam. Tapi kita kena ingat, kalau badan kita dah sesuaikan diri untuk blood sugar yang tinggi, macam 12, 14, dia dah 12, 14 untuk bertahun-tahun. Okay, tiba-tiba you bagi obat, dia punya gula darah dia turun, tapi turun macam 7, 8. Okay, 7, 8. Tapi badan dia tak sesuaikan diri untuk 7, 8. Dia dah biasa 12, 14. So dia rasa simptom hypo juga. Tapi 7, 8 tu tak hypo. Kurang 4 baru hypo. 7, 8 dia ada simptom hypo. Tapi saya nasihatkan patient, you kena bersabar. Okay, sebab once badan dia sesuaikan diri untuk blood sugar yang 7, 8, simptom hypo ni dia akan hilang. Tak ada lagi. So badan kita pun kena sesuaikan diri sebab tengoklah beberapa tahun ke dah tak peduli tu. So untuk Mak Zizi ni, saya rasa
kena bincang dengan doktor. Doktor, dengan yes, discuss. ubat diabetes tu. Tengok ada ubat diabetes yang buat dia rasa pening. Lepas tu betul. ambil gula darah, check beberapa kali sehari tu and tengok dia punya level. Okey. Terima kasih Zizi. Mungkin kita sudah ke minit ke 27 ni dok. So kita ambil satu soalan last sebelum kita wrap up kita punya session. Sukarsih Suparto dia tanya, apa beza FBS and RBS? Okey. Normal range. FBS tu maknanya fasting blood sugar. So fasting blood sugar tadi dah cakap dah, less than 5.5 definitely tak ada diabetes, tak ada kencing manis. Tapi 5.6 sampai 5.6 sampai 6.9 dia kita cakap borderline lah. Borderline, okay? 7 dengan atas confirm diabetes. Okay, so fasting blood glucose. Now random blood glucose maknanya kita tak puasa. Macam kalau kita tengah-tengah hari tu check je blood sugar. Okay, so kalau RBS, random blood sugar, dia lebih daripada 11.1 confirm diabetes. Okay, tapi kalau dia 8, 9, 10, 7, kita kena ambil gula tu dengan bila kita makan, apa kita makan. So kalau kita baru makan aiskrim, of course dia punya blood sugar tinggi sikit. So RBS tu kurang tepat sebab dia berdasarkan apa kita makan, bila kita makan. Tapi kalau nak betul-betul nak check ada diabetes ke, FBS lebih baik. Kalau FBS tu borderline, kadang-kadang ada doktor cakap, mungkin kena buat glucose tolerance test. Maknanya, you datang balik pergi klinik, you puasa semalam, and then fasting blood sugar dia ambil. Dan dia bagi satu macam minuman, air gula 75 gram. 5 gram, and then yes. 2 jam lepas tu dia ambil darah lagi. So dia basically dia challenge body kita, boleh handle tak gula tu 75 gram. Kalau tak boleh, maknanya kencing manis. Kalau handle dia okey tapi tak okey, is pre-diabetes. Okey, kita sudah sampai ke akhir rancangan. Terima kasih untuk yang bertanya semua sekali. Ada yang kami minta maaf lah, ada yang kami tak dapat nak jawab sebab masa tidak mengizinkan. So sebelum kita akhiri kita punya session, mungkin ada take home message and kesimpulan untuk mereka daripada Dr. Teo. Silakan. Take home message tu jangan nak avoid atau jangan takut kalau gula darah tu tinggi sikit sebab kita memang ada cara untuk mengatasinya. It's not the end of the world lah. Okay, so saya cuma ada nak nasihatkan jangan avoid, jangan just face it. Pergi jumpa doktor. Okay, terima kasih Dr. Teo untuk very enlightening session pada petang ni. Terima kasih kepada Sunway Medical Center juga untuk sesi petang ni. Hopefully kita akan jumpa lagi next time. Yeah. Okay, thank you. Bye. Okay, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami dari awal sampai habis. Saya belajar hari ni. Ada banyak refresher course untuk pasal kencing manis daripada Dr. Teo. Hopefully anda belajar sesuatu. Jangan lupa like, jangan lupa share dan tag kawan-kawan. Mana tahu ada kawan-kawan yang ada kencing manis atau ibu bapa diorang atau pakcik-makcik diorang yang ada kencing manis. Mungkin apa yang kami kongsikan ni dapat memberi manfaat kepada diorang. Okay? InsyaAllah besok petang, hari Khamis kan? Hari Khamis si Bia yang on, yang live. Tapi malam besok kita punya sesi bersama Dr. pakar psikiatri. Jangan lupa malam 8.30 malam insyaAllah. So sampai sini saja. Terima kasih kepada Sunway Medical Center. Terima kasih kepada Dr. Teo Ling untuk sesi petang tadi. Hopefully kita akan jumpa lagi pada besok petang. Assalamualaikum dan selamat petang.